Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat kasar disyaratkan untuk kasar salat. Yang pertama, niat kasar di waktu takbiratul ihram. Yang kedua, tidak bermakmum sekalipun hanya sebentar kepada orang yang tidak mengkasar salatnya, sekalipun imam ini adalah juga musafir seterusnya. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang syarat-syarat bagi sahnya salat qasar. Jadi apabila kita nak melakukan salat qasar, wajib kita mengetahui syarat-syarat ini. Kalau tidak sah salat kita. Nanti insya-Allah kita akan bahaskan perkara ini. Pertama sekali, penulis ini mengatakan disyaratkan untuk qasar ini salat. Pertama, niat qasar di waktu takbiratul ihram. Jadi apabila kita nak melakukan salat qasar, sebagai misal kita nak melakukan salat isyak qasar, wajib kita melakukan niat dalam takbiratul ihram. Kalau sekiranya kita tidak niat pada ketika takbir, tidak dibolehkan kita melakukan qasar. Boleh insya-Allah. Jadi biasa kita mengatakan usolli fardal isya imaman atau makmuman, kita tambah qasran. Itu saja. Usolli fardal isya qasran makmuman lillahi ta'ala. Ini paling pendek dan niat. Kalau sekiranya kita tidak niat ini pada takbir, dalam solat pula kita teringat, tengah baca Fatihah, kita teringat, terlupa, rupanya aku ni musafir, kenapa lah aku tak niat qasar? Jadi kita mengatakan teruskan 4 rakaat. Dia tidak boleh dalam tengah baca Fatihah, sekarang aku niat qasar, tak pakai. Teruskan ini 4 rakaat, tidak ada qasar bagimu. Jadi ini adalah syarat yang pertama. Ini dimaksud oleh penulis, yakni niat ini di dalam takbir. Dan saya rasa tidak ada masalah ya. Yang kedua, dia mengatakan tidak bermakmum sekalipun hanya sebentar kepada orang yang tidak mengkasar salatnya. Kalau kita makmum kepada imam yang tidak qasar, walaupun kita niat qasar, wajib kita salat 4 rakaat. Walaupun kita niat qasar, kita menandakan imam ini qasar sebagai misal. Kita lihat ini orang musafir, jadi kita pun niat qasar, menyangkakan dia qasar. Sekali lepas yang rakaat kedua, dia naik pada rakaat yang ketiga. Boleh tak kita niat mufaraqah? Tidak boleh. Tidak boleh mufaraqah walaupun kita niat qasar. Apa sebabnya? Sebab ternyata dia adalah mutim. Mutim dalam bahasa Arab ini maksudnya orang yang salat sepenuh. Jadi wajib yang kita sempurnakan yang salat ini 4 rakaat. Sekalipun imam ini juga musafir. Imam ini musafir, tetapi entah macam mana pula dia terlupa pula nak qasar. Dia pergi solat 4 rakaat. Apa nak buat? Kita bermakmum dengan dia, kita pun nak kena solat. Kita pun nak kena solat ini 4 rakaat. Walaupun kita bermakmum dengan dia mungkin sebentar, yakni mungkin kita masbuk, kita masuk yakni imam ini pada tasyahud yakni akhir, tapi ternyata dia mutim, wajib yang kita salat ini 4 rakaat. Boleh faham insya-Allah? Ini yang penulis yang dimaksudkan walaupun sebentar. Macam mana sebentar? Kadang-kadang imam batal salat, dia naik ini pada rakaat yang ketiga, lepas itu yang ini salat dia batal, maka wajib kita teruskan ini 4 rakaat. Sebab kita sudah bermakmum ini dengan imam yang mutim, walaupun sebentar. Boleh insya-Allah? Teruskan. Yang ketiga, selama dalam solatnya terhindar dari hal-hal yang membatalkan niat qasar. Yang keempat, seluruh solatnya masih dikerjakan selama menjadi musafir, disyaratkan untuk pelaksanaan jamak takdim. Nah, yang ketiga dia mengatakan selama dalam solatnya terhindar daripada hal-hal yang membatalkan niat qasar. Daripada perkara yang membatalkan niat qasar, satu orang dalam keadaan syak, aku ini dah 2 marhalah ke belum 2 marhalah. Kalau dia syak, tidak boleh qasar. Ataupun dia syak sama ada saya ni boleh qasar ke tak boleh qasar, tidak boleh qasar. Jadi apabila ada syak, tidak boleh qasar sama sekali. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia ragu, saya ni musafir daripada sini ke sini ke sini ke sini,
Lepas itu dia keliru pula. Dia mengatakan, jadi macam mana ni sekarang? Boleh kasar ke tak boleh kasar? Kalau dia syak, tidak dibolehkan kasar. Wajib yang disolat 4 rakaat. Dan begitu juga kalau sekiranya dia niat nak balik kampung pula, yakni dia dalam perjalanan. Ini saya rasa akhir sekali saya bicarakan tentang perkara ini. Dia nak pergi Kuala Lumpur misalnya, dalam perjalanan ke JB, dia tak jadi pergi Kuala Lumpur, nak balik. Tapi dia nak salat sekarang. Ini dah tak boleh. Tidak boleh ini pasal apa sebabnya? Sebab ini dia sudah niat untuk kembali. Dan di antara JB dengan Singapura tak sampai yang ini kepada 2 marhalah. Maka tidak dibolehkan ini baginya yang ini pasal diwajibkan dia melakukan solat yang ini sepenuhnya. Yang keempat, seluruh solatnya masih dikerjakan selama menjadi musafir. Tapi kalau sekiranya dia sudah menjadi mukim, tidak boleh kasar. Boleh insyaAllah. Yang ini misalnya dia nak pergi Kuala Lumpur, dia nak duduk Kuala Lumpur 1 bulan. Lepas itu dalam perjalanan misalnya dia belum lagi melakukan salat asar sampai dia sampai Kuala Lumpur. Bila dia sampai Kuala Lumpur, tidak boleh kasar. Apa sebabnya? Sebab dia bukan musafir, dia sudah menjadi mukim. Sama juga kalau dia dah sampai Singapura. Dah sampai Singapura tidak boleh kasar. Sebab ini dia sudah mustautin. Aywan, teruskan. Disyaratkan untuk pelaksanaan jamak takdim, iaitu yang pertama, niat jamak di solat pertama sekalipun berada di tengah-tengah solat tersebut. Nah, sekarang ini kita dah habis membicarakan tentang solat asar. Maka penulis ini akan membicarakan tentang solat jamak pula. Dan jamak seperti mana kita faham, ada 2 jenis. Yang pertama sekali kita ada jamak takdim, yang kedua kita ada jamak takhir. Jamak takdim kita membawa solat yang kedua kepada waktu yang pertama. Jamak takhir kita membawa solat yang pertama kepada waktu yang kedua. Maka penulis memulakan dengan membicarakan syarat-syarat bagi jamak takdim. Jamak takdim ini ada perkara yang kita nak kena faham, yang tak sama dengan qasar dan jamak takhir. Yang pertama sekali beliau mengatakan niat jamak di solat yang pertama. Nampak tak? Dia tidak mengatakan niat jamak pada takbiratul ihram, tapi dia mengatakan niat jamak pada solat yang pertama. Sama ada kita niat jamak pada takbir ataupun dalam solat, tidak ada masalah. Jadi sekarang ini salam kita nak melakukan jamak takdim solat maghrib dengan isyak. Jadi kita sekarang ini berada pada waktu maghrib sebagai misal. Jadi kita takbir melakukan solat maghrib, Allahu Akbar. Dalam solat kita niat jamak, yakni kita nak menggabungkan solat maghrib dengan solat isyak takdiman. Di dalam hati kita niat. Bila kita niat? Bila kita berada pada solat yang pertama. Apabila kita berada pada solat yang pertama, kita menjatuhkan niat untuk melakukan jamak. Maka di sini jamak takdim berbeza dengan qasar. Qasar tadi kita mengatakan wajib niat di mana? Dalam takbir. Nampak? Satu orang ini kalau dia niat dalam solat tidak sah qasarnya. Jadi di sini kita membezakan niat pada takbiratul ihram dengan niat di dalam solat. 2 perkara berbeza. Bagi jamak takdim dibolehkan kita melakukan niat pada waktu solat yang pertama, hatta dalam tasyahud. Dia misalnya dia terlupa nak niat, tapi dalam tasyahud yang ini sebelum salam ini masya-Allah dia teringat yang dia musafir, yang dia nak melakukan jamak, maka tidak ada masalah. Dia melakukan niat jamak takdim. Jadi apabila dia salam, dia boleh melakukan solat yang kedua. Tapi kalau dia terlupa, dah habis dah. Dia nak kena melakukan solat ini pada waktunya. Boleh insyaAllah. Ini ada orang ini misalnya terlupa. Dia nak jamak, tapi dia terlupa nak niat. Jadi bila dia melakukan solat yang pertama, dia lupa nak niat dalam solat pertama. Tapi dia mengatakan, tapi setengah jam sebelum solat tadi saya dah niat jamak. Itu tak pakai. Betul ke tidak? Mazhab Syafi'i ni ada sikit-sikit dalam bab niat. Setengah jam ini sebelum solat jadi tak pakai. Itu bukan niat. Niat yang mesti di dalam ini solat yang mesti dalam solat yang pertama. Kalau dia terlupa yang ini niat yang dalam solat yang pertama, dia tidak boleh jamak. Jadi tak boleh jamak nak buat apa? Dia nak kena solat asar daripada waktunya. Dia tidak boleh misalnya tak apa, tapi saya nak solat zuhur sekali lagi sebab saya nak jamak. Tak boleh.
Apa sebabnya? Sebab solat yang wajib adalah solat yang pertama, bukan solat yang kedua. Solat yang kedua ini dia mengambil yang hukum sunnah, bukan mengambil hukum wajib. Jadi kalau dia terlepas dia terlepas melakukan jamak dengan solat yang wajib, tidak dibolehkan dia melakukan jamak ini dengan yang sunnah. Boleh insya-Allah. Jadi yang pertama beliau mengatakan niat jamak di dalam solat yang pertama, sekalipun berada di tengah-tengah solat tersebut. Sekalipun berada di tengah-tengah solat. Yang penting adalah dia belum salam. Maksudnya di sini adalah maksudnya dia belum assalamualaikum. Kalau dia assalamualaikum baru dia teringat, saya lupa nak niat jamak, maka tidak dijamak bagimu. Nak kena solat yang asar pada waktunya, solat isya ini pada waktunya. Baik. Seterusnya beliau mengatakan pelaksanaannya solat secara tertib. Ini maksudnya dia nak kena solat Zuhur dulu baru asar, Maghrib dulu baru isya. Dia tak boleh isya dulu Maghrib. Kalau dia terbalik, misalnya dia sekarang nak melakukan Zuhur dengan asar, dia melakukan asar dahulu, tidak sah solat asar ini. Solat asar ini tidak sah. Kenapa? Sebab dia melakukan dahulu. Sepatutnya dia nak kena solat Zuhur dulu. Jadi setelah dia melakukan solat Zuhur baru dia melakukan solat asar. Ini yang dimaksudkan mesti ada tertib. Ini adalah syarat sah jamak takdim. Dia berbeza dengan jamak takhir. Nanti kita ingat jamak takhir tak wajib tertib, tapi jamak takdim ini wajib kita tertib. Kalau tak, ini tidak sah. Nah, teruskan. Yang ketiga, mualah atau sambung menyambung antara solat pertama dengan solat kedua menurut penilaian umum. Kerana itu tidaklah menjadi masalah jika antara dua solat tersebut terpisah sebentar. Nah, syarat yang seterusnya adalah mualah. Mualah ini maksudnya dia mesti berterusan. Ini kita nak pay attention sikit. Ada orang dia terlepas ini kat sini. Lepas ini assalamualaikum yang pertama dia duduk zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia ikut ini imam ini kat masjid. Imam kat masjid ini bukan musafir. Dia musafir yang niat jamak, dia ikut zikir Allahumma antas salam. Lepas itu tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas itu ini doa. Dah habis semua ini Fatihah semua. Lepas itu yang ini jamak, maka ini tidak sah. Kenapa? Sebab tidak ada mualah. Jadi dia masih ada mualah. Pendapat yang muhtamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia punya kadarnya adalah melakukan solat 2 rakaat yang ringkas. Sebab ada orang ini menanyakan, dari mualah ni macam mana sekarang? Berapa lama? Kita mengatakan berterusan, dia mesti berterusan. Lepas ini salat assalamualaikum warahmatullahi, dia melakukan solat ini yang kedua. Jadi kadarnya adalah dengan melakukan salat yang ini 2 rakaat yang ringkas. Maksudnya dia kalau mengambil rukun sahaja, agak-agak berapa lama. Ini yang dimaksudkan dengan mualah. Boleh insya-Allah. Sama juga dengan khutbah. Dulu kita membicarakan tentang salat Jumaat kan, diwajibkan ini mualah pada khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, dan juga diwajibkan mualah di antara khutbah yang kedua dengan salat. Maka pendapat yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i, dia balik kepada 2 rakaat yang ringkas, walaupun ada khilaf. Walaupun ada sebagian ulama kita berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan mualah di sini? Yang ini kadar bagaimana? Ada ulama mengatakan uruf. Tapi di sini penulis ini, beliau ini lebih cenderung ini kepada pendapat 2 rakaat yang ringkas. Jadi agak-agak berapa minit kita boleh lihat. Yang ini 2 rakaat yang ringkas, yang ini sekejap saja. Jadi kalau kita melakukan jamak takdim, jangan yang ini kita buang masa. Jadi kita bangun terus kamat. Betul ke tidak? Selepas kita salam, doa semua nanti. Lepas ini solat yang kedua kita boleh doa, masya-Allah nak panjang 1 jam pun tidak ada masalah. Tetapi yang ini kita mesti menjaga mualah. Kalau tak, tidak sah yang kita boleh jamak. Kita nak kena salat asar pada waktunya. Jadi di sini penulis mengatakan mualah ataupun sambungan antara salat pertama dengan salat kedua menurut penilaian umum. Ini balik kepada uruf. Ulama kita syarahkan seperti mana dalam kitab I'anatul Talibin. Syekh Ibn Hajar ini juga syarahkan ini. Penilaian umum ini maksudnya kadar 2 rakaat ini yang ringkas. Nah, teruskan. Disyaratkan untuk jamak takhir. Yang pertama, niat jamak pada waktu solat pertama sampai waktu tersebut masih cukup untuk mengerjakan 1 rakaat. Yang kedua, masih dalam
bepergian hingga akhir solat yang kedua. Nah, sekarang ini penulis membicarakan dari tentang jamak takhir. Dari jamak takdim itu sahaja yang disebutkan di sini. Yang pertama tadi kita mengatakan mesti niat. Yang kedua adalah mesti ada tertib. Yang ketiga adalah mualah. Selain daripada itu, ini balik ini kepada syarat qasar juga. Yang ini dia mesti lebih daripada 2 marhalah. Dan dia mesti berada dalam keadaan yang musafir ataupun dalam keadaan keuzuran. Sebab yang ini sebagian dari ulama kita berpendapat jamak ini boleh dilakukan kerana sakit walaupun ada khilaf. Tetapi sebagian dari ulama mengatakan dibolehkan seorang itu melakukan jamak bukan saja kalau musafir. Bahkan kalau sekiranya dia berada dalam keadaan yang mana dia tidak dapat melakukan salat pada waktunya, ataupun dalam keadaan yang sakit yang penyakitnya menyebabkannya susah nak melakukan salat pada waktunya, maka juga dibolehkan ini dia melakukan, juga diboleh melakukan jamak. Tetapi selagi mana keuzuran itu wujud, selagi itu yang dia boleh melakukan ini jamak. Ini akan datang, insya-Allah akan datang. Sekarang kita akan berbicara tentang jamak takhir. Jadi jamak takhir kita melambatkan salat yang pertama kepada waktu yang kedua. Syaratnya yang pertama, niat jamak pada waktu salat pertama. Ini juga berbeza ya. Jadi misalnya bagaimana? Sekarang misalnya kita nak jamak Maghrib dengan Isya. Kita sekarang berada pada waktu Isya. Kita nak melakukan jamak yang di Maghrib dengan Isya. Bilakah kita niat jamak bagi jamak takhir? Kita diwajibkan kita menjatuhkan niat pada waktu salat yang pertama, bukan dalam salat tapi pada waktu salat. Apa maksudnya? Sekarang Maghrib, misalnya ni Maghrib ini azan pukul 7 malam, Isya 8.30 malam. Jadi waktu Maghrib ini berapa lama? 1 jam setengah. Betul ke tidak? Ini yang kita maksudkan dengan waktu Maghrib, bukan waktu salat, waktu Maghrib. Kita ada 1 jam setengah. Mana-mana masa kita menjatuhkan niat jamak dalam waktu ini, maka sah niat jamak kita. Jadi niat bagi jamak takhir paling mudah sekali. Paling mudah sekali. Bila kita niat pada jamak takhir, kita niat pada waktu solat yang pertama. Kalau kita nak melakukan jamak zuhur dengan asar, kita niat pada waktu solat zuhur, pada waktu zuhur. Selagi mana belum bagi masa waktu asar, kita boleh melakukan niat jamak. Jadi apabila kita melakukan salat Maghrib dengan Isya, adakah perlu kita niat jamak lagi sekali? Ini soalan. Bagaimana jemaah sekalian? Boleh faham insya-Allah? Soalannya adalah, adakah kita perlu niat jamak lagi sekali? Sekarang kalau kita melakukan jamak takhir Maghrib dengan Isya, kita nak melakukan Maghrib dengan Isya, adakah pada tiap-tiap salat ini kita niat jamak dalam takbir? Ke tak perlu? Ini dia punya trik. Boleh faham insya-Allah soalannya? Adakah diwajibkan ini kita niat jamak sekali lagi ataupun tidak diwajibkan? Yang ini apabila kita melakukan solat Maghrib dengan Isya, adakah wajib kita mengatakan usolli fardal Maghrib ini jama'an ataupun usolli fardal Isya jama'an? Kita nak kena niat ini sekali lagi ataupun tak perlu? Jawapannya adalah tidak perlu. Kenapa? Sebab kita sudah niat jamak. Bila kita sudah niat jamak? Pada waktu Maghrib. Jadi tak perlu kita niat dalam takbir. Boleh insya-Allah. Jadi salat qasar, jamak takdim dan jamak takhir, kesemuanya berbeza ini di mana kita perlu niat. Jamak salat qasar wajib kita niat dalam takbir. Jamak takdim kita niat pada waktu salat yang pertama. Jamak takhir kita niat pada jamak takdim kita niat pada salat yang pertama. Jamak takhir kita niat pada waktu salat yang pertama. Jadi beza ya. Jadi setelah kita melakukan niat pada waktu salat yang pertama, tidak perlu kita niat jamak. Dalam takbir apabila kita melakukan salat yang Maghrib dengan Isya ataupun Zuhur dengan Asar. Apa sebabnya? Sebab kita sudah niat. Jadi sekarang ini beza di antara orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dengan orang niat jamak. Bezanya adalah dalam niat saja. Satu orang kalau dia tidak salat Maghrib, dia nak kena qada. Tapi kalau satu orang musafir, dia niat jamak, dia juga tak salat Maghrib pada waktunya, betul ke tidak? Tetapi dia tidak berdosa sebab dia ada keuzuran.
Dan bezanya hanya dalam niat. Sebab orang yang melakukan jamak ini dia melakukan niat, maka niat ini selamatkannya daripada terjerumus dalam maksiat. Maksiat yang dia tidak melakukan salat. Manakala orang yang sengaja tidak melakukan salat, dia berdosa, sebab dia tidak melakukan salat pada waktunya. Tetapi bagi orang yang melakukan jamak takhir, dia tidak berdosa, sebab ini ada keuzuran. Selagi mana keuzuran itu wujud. Tetapi kalau sekiranya keuzuran tidak wujud, yakni misalnya satu orang ini dia niat jamak takhir, jadi dia tidak melakukan salat maghrib. Dia tidak melakukan salat maghrib, betul ke tidak? Sebab dia niat takhir. Selepas itu dia dimukim. Apa yang jadi pula sekarang? Dia dimukim. Ini bukan musafir. Maka salat maghrib itu sekarang ini dikirakan sebagai qadaan. Kenapa ia dikirakan sebagai qadaan? Sebab keuzurannya telah hilang. Kalau dia melakukan salat maghrib itu dalam keadaan musafir, maka tidak ada apa-apa. Ia tidak dikirakan sebagai qadaan. Tetapi disebabkan dia melakukan jamak dalam keadaan keuzurannya telah hilang, maka ia dikirakan sebagai qadaan. Ini juga daripada perkara kita nak kena berjaga-jaga kalau kita niat jamak takhir. Jangan kita melakukan jamak takhir di Singapura. Betul ke tidak? Satu orang kalau dari Kuala Lumpur, dia dalam perjalanan ke Singapura misalnya, dia niat jamak takhir, tidak ada masalah. Tetapi jangan pula dia melakukan solat jamak yang di Singapura. Sebab kalau dia melakukan di Singapura, maksudnya dia dah balik kampung dah. Jadi bila dia dah balik kampung, dia bukan musafir. Jadi bila dia bukan musafir, salat tadi dia qada. Bukan jamak, ini qada. Jadi ini adalah perkara kita nak kena faham. Jadi kita dah sampai mana sekarang? Perlu akhir sekali penulis ini mengatakan niat jamak pada waktu solat pertama sampai waktu tersebut masih cukup untuk mengerjakan satu rakaat, walaupun ini kadar satu rakaat. Dia boleh niat jamak selagi mana waktu solat itu masih ada. Waktu solat yang pertama. Yang kedua, masih dalam bepergian hingga akhir salat yang kedua. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, jangan kita melakukan jamak apabila kita sampai destinasi yang mana kita sudah menjadi mukim. Jadi solat yang pertama dengan solat yang kedua mesti kita mengerjakannya dalam keadaan safar. Kalau kita melakukan jamak kerana safar, boleh insyaAllah. Ada siapa-siapa yang tak faham? Semua boleh faham insyaAllah ya. Yang disebab keuzuran kita melakukan jamak adalah disebabkan kita musafir. Jadi di sini penulis ini mengatakan hendaklah dia melakukan solat yang pertama dengan solat yang kedua dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan mukim. Jadi dengan itu alhamdulillah kita masuk ini kepada cabangnya. Nah, teruskan. Ustaz, jadi kalau macam yang jamak takhir kita tidak perlu tertib. Afdalnya solat yang pertama. Afdalnya kita ikut tertib. Afdalnya kita ikut tertib. Jadi misalnya kita melakukan jamak takhir maghrib dengan isya, lebih afdal kita solat maghrib dulu, bukan isya. Tapi maksudnya kalau kita solat isya dah perlu bawa maghrib, sah solat kita. Tapi yang lebih afdal adalah kita mengikuti tertib. Jadi tertib adalah sunnah. Dalam jamak takhir dan tertib adalah sunnah. Manakala dalam jamak takdim tertib adalah wajib. Itu saja. Ya. Ya. Ya, ya. Ada kelonggaran bagi salat silbab. Ada kelonggaran. Kalau sekiranya ini misalnya dia tidak merasakan apa-apa, yakni dia tidak merasakan apa-apa, ini maksudnya tidak keluar yang kencing ini sama sekali, dia boleh ini meneruskan. Nah, tapi kalau sekiranya ini misalnya air kencing itu terkeluar ini sebagai misal, maka dia bersihkan dan selepas itu ini dia mengambil wudu dan dengan cepat ini dia melakukan salat. Nah,
Ya, sama juga dengan tayamum. Sama juga dengan tayamum. Kalau sekiranya seseorang itu dia melakukan tayamum, tayamum bisa sedikit. Tayamum ini wajib. Kalau dia melakukan tayamum, satu tayamum bagi satu solat fardu. Satu tayamum bagi ini satu solat fardu. Begitu juga bagi orang yang ini salasil baul, ini dia tidak boleh menyimpan ini wudu ni. Tetapi cuma ada pelonggaran ini sedikit. Kalau sekiranya dia berada dalam keadaan suci misalnya, tidak ada kencing yang keluar misalnya, yang dia dah bersihkan kemaluannya pada solat yang pertama, dan selepas itu dia masih suci, maka dia boleh meneruskan. Melainkan kalau sekiranya air kencing yang keluar pada yang pertama, maka sekarang ini diwajibkan dia mencuci kemaluannya, mengambil wudu, dan selepas itu melakukan salat. Ini tetap di dalam mualah kalau dia dapat melakukannya dengan cepat. Melainkan kalau dia tidak dapat melakukannya dengan cepat, maka tidak dibolehkan dia melakukan jamak. Teruskan. Jadi dalam jamak terakhir itu tidak ada mualah. Tidak ada mualah. Jamak terakhir tidak ada mualah. Jadi kita boleh salat sunat dulu. Yani selepas kita salat maghrib, kita salat ba'diyah, lepas itu salat isya. Tidak ada masalah. Yang mana? Solat jamaah sama ada di solat sendirian ataupun jamaah. Mana lebih afdal? Jamaah. Solat jamaah lebih afdal. Ya, solat jamaah. Macam mana? Ya. Kalau sekiranya kita nak melakukan jamak misalnya, disunatkan kita melakukannya dengan jamak. Tapi cuma soalan apa yang saya faham adalah dia masuk ke dalam masjid, dia tak tahu siapa yang musafir dan siapa yang mukim. Dalam keadaan seperti ini, kalau kita lihat ada jamaah, lebih afdal kita masuk jamaah itu. Kalau sekiranya dia tidak melakukan jamak ke pasar, tidak ada masalah. Kita solat 4 rakaat. Lepas ini 4 rakaat, kita bangun dan kita melakukan jamak. Kalau kita lihat ada jamaah sedang melakukan jamak, kita ikut jamaah. Jadi melakukan solat dengan jamaah lebih afdal. Lebih afdal daripada melakukan sendirian. Itu yang biasa kita lakukan. Misalnya kita kadang-kadang kita solat di masjid, dah azan, dan imam sedang melakukan solat di masjid. Lebih afdal kita ikut imam. Sebab imam ini sedang melakukan solat jamaah, itu lebih afdal. Jadi kita tak perlu kasar. Kalau kita ikut imam, kita tidak boleh melakukan kasar. Tapi mana lebih afdal? Kita yang ikut imam ataupun kita melakukan solat sendirian kasar? Kita lebih afdal kita ikut imam. Kita kedepankan jamaah. Kalau kita niat jamaah, selepas imam salam kita bangun dan kita solat yang kedua. Kebetulan kalau kita bangun, kita lihat ada jamaah pun bangun, kita tahu jemaah ini sedang melakukan jamak, maka kita join orang. Itu lebih awal. Biasa kalau macam musalla ke airport ke apa, mesti ada jemaah ini insya-Allah. Ataupun kat Malaysia dekat di Malaysia orang biasa ni, kita melakukan jamaah lebih awal. Kita teruskan. Cabangan masalah. Boleh menurut pendapat yang mukhtar menjamak solat, baik takdim atau takhir sebab sakit. Memilih mana yang dirasa lebih ringan jika penyakitnya selalu kambuh di waktu solat kedua umpamanya, maka hendaknya melakukan jamak takdim dengan syarat-syarat di atas. Kalau sekarang penulis ini membicarakan tentang adakah dibolehkan seseorang itu sakit melakukan jamak. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i dibolehkan. Ini disebutkan Imam Nawawi. Dibolehkan ini seseorang itu melakukan jamak kerana sakit. Tetapi sakit mesti sakit yang memberatkan seseorang daripada melakukan salat pada waktunya.
Ada jenis ini penyakit yang mana susah bagi seseorang itu nak mengambil wudu, nak pergi ke tandas sebagai misal, seperti orang kena aksiden misalan tulang belakang ni misalan sakit dan sebagainya, dia tidak boleh bergerak dan sebagainya. Jadi dia dalam keadaan susah ini. Kalau dia nak melakukan solat ini tiap-tiap solat pada waktunya, dia menghadapi kesusahan. Maka orang seperti ini boleh dia melakukan jamak walaupun dia berada di Singapura, walaupun dia berada dalam negeri. Jadi maksudnya di sini adalah solat jamak tak semestinya musafir. Tak semestinya musafir. Hatta dalam negeri yang ini ada yang situasi-situasi yang mana kita boleh melakukan solat jamak. Daripadanya adalah jamak kerana sakit. Baik takdim ataupun takhir, sama ada dia nak melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir. Memilih mana yang dirasa lebih ringan. Kalau sekiranya dia mampu mengambil wudu pada waktu yang pertama, maka dia melakukan jamak takdim. Kalau dia boleh melakukannya pada waktu yang kedua, maka dia melakukan jamak takhir. Jika penyakitnya selalu kambuh di waktu solat kedua umpamanya, maka hendaknya melakukan jamak takdim dengan syarat-syaratnya di atas. Jadi kalau dia susah nak melakukan solat pada waktu yang kedua, maka dia melakukan jamak takdim. Jadi dia meraihkan semua syarat-syarat jamak takdim seperti mana kita sebutkan tadi, yang wajib dan niat jamak di mana? Pada waktu solat yang pertama, pada solat yang pertama, dan mualah dan sebagainya. Kalau dia melakukan jamak takhir juga, ini dia berniat ini pada waktu yang pertama. Dengan syarat-syaratnya di atas. Kalau kambuhnya di waktu solat yang pertama, maka hendaknya dia mengerjakan solat dengan jamak takhir dengan niat jamak di waktu solat yang pertama. Ini seperti mana kita mengatakan dia niat ini pada waktu solat yang pertama. Ini kalau dia nak melakukan jamak takhir. Nah, teruskan. Mampu tu kalau berlaku Ustaz. Ya. Yang ini maksudnya macam kesusahan, dia punya penyakit, dia punya berat dia penyakit menyebabkan dia tidak mampu melakukan solat. Sekelompok ulama kurun akhir membatasi sakit dalam bab ini adalah sakit yang sampai memayahkan untuk mengerjakan setiap fardu pada waktunya, sebagaimana kepayahan berjalan di waktu hujan, iaitu sekira hujan dapat membasahi pakaian. Nampak ulama kita yang mereka lihat ini kepada masalah jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan, kenapa dibolehkan kita melakukan jamak kerana hujan? Sebab ada kesusahan untuk kita kembali ke masjid pada waktu yang kedua. Maka kalau sekiranya dibolehkan kita melakukan jamak kerana hujan, apa lagi kalau sekiranya seseorang itu dalam keadaan sakit yang mana penyakitnya membuatnya susah untuk melakukan salat pada waktunya. Nampak tak? Jadi ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i mereka syarahkan seperti ini. Kenapa dibolehkan kita jamak kerana sakit? Sebab kalau dibolehkan jamak kerana hujan, dan kenapa dibolehkan jamak, apa ilahnya jamak kerana hujan? Sebab masyaqqah. Jamak ini kerana hujan yang dibolehkan disebabkan ada kesusahan. Apa kesusahannya? Kesusahannya adalah susah kembali pada waktu yang kedua. Maka begitu juga dibolehkan melakukan jamak ini kerana sakit. Sebab sakit juga ilahnya adalah masyaqqah. Nampak? Ilahnya sama. Dari itu sebab ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan seperti mana dibolehkan jamak kerana hujan, dibolehkan jamak kerana sakit. Bahkan yang ulama kita mengatakan kalau ilahnya wujud, apa saja masalah yang dihadapi oleh manusia yang menyebabkannya tak dapat melakukan solat pada waktunya, dibolehkan jamak. Tapi ini tidak diajari oleh kepada orang awam. Sebab dia orang awam ni kadang-kadang dia katakan saya nak tengok bola. Ini pun masyaqqah juga, tapi saya tak dapat solat pada waktunya. Takkan saya nak solat ini kat stadium? Boleh jamak. Kalau kita cakap begini, habis. Nanti ada orang pula cakap saya nak tengok wayang. Kalau saya nak solat jadi susah. Jadi saya nak jamak. Nampaknya terus saya jamak all the way. Ini boleh mendatangkan masalah ini yang lain. Ada sebagian orang yang ini dia jamak tiap-tiap hari jamak. Ada bukan jamak yang ni asar dengan maghrib. Ini jamak sekali 4 waktu. Zuhur, asar, maghrib dengan isya. Semua yang ini solat pada waktu malam. Saya pernah jumpa orang seperti, ada orang seperti itu. Dia mengatakan dia bekerja susah nak solat, Wallahu a'lam. Lepas itu apa dia buat? Bila dia balik rumah pada waktu malam, dia jamak semua sekali. Zuhur, asar, maghrib dengan isya. Tiap-tiap hari dia melakukan sedemikian.
Ada orang yang melakukan ini sedemikian. Jadi berkenaan dengan salat jamaah ini, ada perkara kita nak kena berjaga-jaga. Jangan kita salah syarahkan kepada salah orang, sebab nanti orang itu dia mengambil gengan ini tentang bab salat. Tetapi kalau kita faham ini masalah ini, ilah ni adalah masyaqqah. Yang ini maksudnya kalau ada kesusahan, kepayahan, kita tidak dapat melakukan salat pada waktu yang kedua, dibolehkan kita melakukan yang ini taqdim ataupun yang ini takhir dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita akan membicarakan ini tentang salat jamak kerana hujan. Cuma jamak kerana hujan ada syarat-syaratnya. Pertama sekali, dia mesti dilakukan pada waktu yang pertama. Tidak ada jamak kerana hujan pada waktu yang kedua. Yang ini maksudnya tidak ada jamak takhir bagi jamak kerana hujan. Ini berdasarkan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih, yang mana disebutkan bahawasanya Nabi SAW pernah melakukan jamak di Madinah tanpa safar dan tanpa penyakit. Nampak tak? Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW melakukan jamak di Madinah bukan kerana safar, bukan kerana penyakit. Hadis ini Masya Allah menjadi iskal. Ulama-ulama mazhab melihat ini kepada hadis ini, dan mereka cuba nak memahami apakah yang maksud oleh hadis ini. Adakah maksudnya kita boleh jamak ini sekali-sekali? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang syarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksudkan Nabi SAW melakukan jamak di Madinah tanpa safar dan tanpa penyakit adalah jamak kerana hujan. Masya Allah, jamak kerana hujan. Ini mengeluarkan ini iskal, sebab ada sebahagian dari ulama mengatakan tidak ada masalah kalau solat jamak itu dilakukan walaupun dalam negeri, selagi mana ia tidak dianggap sebagai satu adat yang dilakukan sentiasa. Ada sebagian dari ulama mensyarahkan sedemikian. Sebahagian yang ini madhab ini dalam Syiah, mereka jamak all the way, tiap-tiap hari jamak. Jadi mereka punya solat ini satu hari 3 kali saja. Sebab mereka melakukan Zuhur dengan Asar. Solat Zuhur dengan Asar, jadi mereka melakukan jamak. Maghrib dengan Isya mereka melakukan jamak. Tiap-tiap hari jamak, cuba bayangkan. Jadi dia melakukan solat subuh, dia melakukan ini salat jamak Maghrib dengan Isya dengan Maghrib ini Zuhur ini dengan Asar. Itu pun ini ada diamalkan di sebahagian ini negara. Itu sebab ada jemaah ini pergi Iran, yang ini terperanjat, dia nak solat jamaah. Jadi yang ini pun pening, ini macam mana ini? Ini lepas solat ini salam, ini bangun lagi solat apa ini? Dia tak faham ini. Mereka melakukan jamak. Mereka melakukan jamak. Kenapa mereka melakukan jamak? Hadis Ibn Abbas juga. Mereka mengatakan Nabi SAW melakukan jamak. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan ini jamak kerana hujan. Jadi jamak kerana hujan apa maksudnya? Sekarang ini misalnya kita melakukan salat Zuhur di masjid, lepas itu hujan lebat. Sebelum kita melakukan salat hujan lebat, selebat-lebatnya menyebabkan banjir sebagai misal. Jadi kalau kita nak balik dan kita nak patah balik masjid untuk melakukan salat asar, mungkin susah, jalanan lecak ataupun ada banjir dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini kita melakukan jamak Zuhur dan Asar, tapi syaratnya hujan mesti wujud pada waktu solat yang pertama dan pada waktu takbir solat yang kedua. Itu syarat. Kalau sekiranya kita niat jamak pada waktu yang pertama, sebelum kita salam hujan berhenti, tidak ada jamak bagimu, yakni kamu nak kena melakukan asar yang ini pada waktunya. Jadi syaratnya adalah hujan mesti turun pada solat yang pertama. Ya, daripada takbiratul ihram ini solat yang pertama sampai habis solat yang pertama, dan sehingga kita melakukan takbir Allahu Akbar, hujan mesti ada. Walaupun selepas itu hujan berhenti, tak ada, kita boleh continue kita punya solat yang kedua. Yang penting adalah dia mesti ada hujan pada takbir pada waktu takbir solat ini yang kedua. Ini adalah syarat ini bagi jamak kerana hujan. Jadi niat jamak seperti biasa, kita niat jamak taqdim dalam takbir yang pertama pada solat ini yang pertama.
Tapi syaratnya hujan mesti ada. Jadi dia punya misal, kenapa kita mengatakan boleh melakukan jamak? Sebab kita melakukan solat yang di masjid, bukan yang di rumah ya. Jangan salah faham ya. Satu. Ada orang yang salah faham, mungkin dia berniagakan, saya kat rumah, Masya Allah hujan tak berhenti-berhenti. Daripada 10 pagi hujan. Hujan, dah masuk waktu zuhur pun hujan. Saya nak jamak kerana hujan. Ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab dia tak pergi ke masjid. Dia solat di mana? Solat di rumah. Solat di rumah sebab tak masuk pun. Ini yang dimaksudkan dengan jamak kerana hujan. Kalau sekiranya dia pergi ke masjid, dia nak melakukan solat di mana? Di masjid. Ini maksudnya dia nak balik, lepas itu nak patah balik masjid. Ini kita mengatakan susah, sebab dia tinggal jauh misalnya. Dan juga daripada syaratnya adalah dia tidak ada payung. Dia tidak ada sesuatu yang ini untuk menjaganya daripada hujan. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Nampaknya pada zaman kita susah sikit ni ya. Semua orang ini tidak ada masalah ada payung. Ini dekat Singapura. Dan Singapura ini tidak ada masalah. Jarang kita berlaku berbanjir. Tapi saya pernah pergi Thailand, di Yala. Cuba bayangkan saya masuk masjid jalan kaki, nak keluar masjid kena naik bot. Dan saya tak tahu, saya menyangakan hujan ni mungkin sekejap. Jadi tunggu di masjid, tunggu subhanallah, airnya naik dengan cepat. Akhirnya banjir. Satu kampung banjir. Jadi bila banjir, tak boleh keluar masjid. Dan dia punya air tinggi. Tak salah saya 1,5 meter. 1,5 meter, Masya Allah. Daripada swimming pool kan. Jadi macam mana? Jadi akhirnya bot pun datang. Cuba bayangkan, saya masih ingat ni, saya masuk masjid tu berjalan, tak ada hujan, tak ada apa-apa. Saya masuk masjid. Tapi bila nak keluar masjid, nak kena naik bot, speed, macam speed boat gitu, sampan yang kata, rupanya mereka dah standby dah sampan ni. Sebab mereka tahu tiap-tiap tahun akan berlaku seperti ini. Akan datang lagi hujan yang akan menyebabkan banjir. Jadi tempat itu memang terkenal dengan perkara ini. Tetapi kebesaran Allah SWT saya lihat, hujan tak masuk masjid, dia punya air tak masuk masjid. Dia betul-betul dekat paras. Sebab saya masih ingat masjidnya marble gitu. Dia bukan kapet. Masjidnya tak ada kapet, semua marble. Di Thailand biasa masjid begitu. Saya masih ingat airnya tak masuk masjid, tapi betul-betul dia punya level lagi nampak. Kalau terlebih sedikit dari masjid dia banjir. Tapi kebesaran dengan Allah SWT, Masya Allah, itu yang saya pertama kali saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya lihat dan itu membuat ini saya kagum. Sebab masjid itu memang terkenal, ada banyak hafiz Quran, ada pondok Quran, ada ulama-ulama ini di sana dan sebagainya. Memang amalan yang ini, orang yang berada di masjid itu Masya Allah. Tetapi cuma perkara seperti ini kadang-kadang ini berlaku. Mereka di sana tidak ada drainage system ini yang bagus. Dan tempat itu yang ni ada bukit-bukit dan sebagainya. Jadi air ni dia turun daripada bukit. Jadi bagi tempat seperti ini kita boleh melakukan jamak kerana hujan. Sebab ini bukan masalah kita ada payung. Ini masalah terus yang ni kita tak boleh keluar. Betul tak? Nak patah balik, jadi mungkin kalau orang tak ada sampan, nak kena swim. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini boleh melakukan jamak ini kerana hujan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita mendapat jamak. Nampak? Sebab kalau kita balik rumah, mungkin kita tak patah balik. Jadi kita terlepas yang ini jamak masjid. Itu sebab yang ini dibolehkan kita melakukan jamak. Nah, teruskan. Ustaz, jadi kalau macam ada masyarakat, dia nak kena ikut seperti jamaah hujan, jamaah takdim, jamaah takdim tak boleh kan? Ya, ini bagi hujan. Sebab hujan ini ini soalan yang baik ya. Kenapa jamak kerana hujan hanya dibolehkan takdim dan tidak dibolehkan takhir? Kenapa? Ini kita nak dengar sikit. Sebab bila kita mengatakan dia punya illah la masyaqqah, sebab kesusahan. Kalau sekarang hujan, misalnya saya nak jamak takhir kerana hujan. Misalnya kita pada waktu maghrib, waktu maghrib hujan selepas-lepas ni. Tapi saya tak nak salat dulu. Saya mengatakan kepada jemaah, wahai jemaah sekalian, tak perlu kita salat jemaah maghrib sekarang. Semua kita niat jamak takhir. Tapi kita kat mana? Kita dalam masjid sekarang.
Masalahnya adalah hujan berhenti. Sekarang kalau hujan berhenti apa jadi? Sudah tidak ada masyaqqah lagi. Jadi kalau tidak ada illah, tidak masyaqqahnya sudah tidak ada, maka hukumnya tidak dapat diamalkan. Jadi apabila kemungkinan boleh berlaku, tidak dibolehkan kita melakukan jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim pun ada syarat, seperti mana kita mengatakan syaratnya hujan mesti ada. Sebab selagi mana ada hujan, itu sebabnya ada kesusahan untuk kita melakukan solat pada waktunya. Jadi disebabkan itu, maka hanya bagi jamak takdim sahaja. Lebat membasahkan badan. Ini disebutkan oleh penulis saya. Kalau antum lihat, dia bukan hujan gerimis ya. Hujan gerimis ini tak boleh. Dia ada mengatakan di sini. Boleh kita baca sikit? Sebagaimana kepayahan berjalan itu di waktu hujan, iaitu sekira hujan dapat membasahi pakaian. Ini dia punya dhabit, yakni hujan yang membasahi pakaian. Yani kalau hujan yang gerimis ini misalnya, tidak ada jamak takdim, tidak ada jamak kalau hujan. Nah, jadi mungkin antum tulis kaedah ini. Boleh kita tulis satu kaedah. Ini kaedah yang penting. Sebenarnya bersedia? Tulis kaedah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Maksudnya adalah kesusahan mengundang kemudahan. Kesusahan mengundang kemudahan. Jadi berkenaan dengan masalah jamak ini digunakan kaedah ini. Kalau ada jemaah menanyakan kepada kita, saya ni NS, susah nak solat misalnya pada waktunya, adakah dibolehkan saya jamak? Kita ingat kaedah ini, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kalau sekiranya keadaannya dia tidak boleh melakukan salat ini pada waktunya sama sekali, dibolehkan jamak. Jadi jangan pun kita syadid, tak boleh walau macam mana sekalipun, hatta yakni gunung berapi meletup sekalipun, awak nak kena melakukan salat ini pada waktunya. Kita nak kena faham ya, sebab kita ada kemudahan agama ini. Nabi SAW yakni dia banyak yakni memudahkan. Dia banyak yakni memudahkan. Tetapi dalam masa yang sama juga, seperti mana saya mengatakan, ada orang pula dia mengambil kesempatan. Ini masalah. Nampak? Nanti semua jamaah, semua nak jamaah. Jadi kita nak terangkan perkara ini dengan baik, dan kita nak kena lihat kepada keadaan dengan baik. Jadi mesti ada takwa. Mesti ada takwa. Lebih afdal kita elakkan jamaah sama sekali. Ada orang ini misalnya ni dia tidak jamaah sama sekali, walaupun dalam keadaan susah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia mengambil azimah. Dia berpegang ini kepada azimah. Itu lebih afdal. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan, kalau saya tak salat saya akan qada. Okey, khalas, awak jamak, jangan qada. Kalau dia mengatakan, kalau saya tak jamak saya akan qada, mana lebih baik? Dia jamak ke qada? Jamak. Jadi kita menggunakan kaedah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi seperti mana penulis ini mengatakan, berkenaan dengan jamak kalau hujan juga, sebabnya adalah masyaqqah. Sebabnya adalah ini masyaqqah. Begitu juga dengan keadaan yang lain. Ada siapa ada soalan? Ya. 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 Tidak syarat takdim. Ya, sebab di sini kita kena faham ya. Di sini kita kena faham. Illahnya adalah masyaqqah. Apabila wujud ini masyaqqah, wujud keuzuran. Satu orang sakit misalnya. Tadi penulis ini memberikan misal satu orang sakit. Kadang-kadang sakitnya pada waktu yang kedua, kadang-kadang sakitnya pada waktu yang pertama. Kalau sekiranya sakitnya pada waktu yang pertama, misalnya pada waktu yang pertama ada operation. Operation start ini daripada pukul 12 petang sampai 5 petang. Operation. Macam mana nak salat? Doktor sedang ini memotong ini badan misalnya. Maka ini susahnya ni.
Kalau dia nak mengatakan kepada doktor, awak boleh potong badan saya nanti sekejap, saya nak pergi solat sekejap. Ini masyarakat bukan masyarakat, ini susah, ini bahaya, ini boleh menyebabkan maut. Maka dia niat jamak, dan dia niat ini jamak takhir. Apa sebabnya? Sebab masalah ni masyarakat ni berada di waktu yang pertama. Tapi kalau masyarakat ini pada waktu yang kedua, maka dia melakukan jamak takdim. Dia melakukan jamak takdim. Kalau sekiranya dia ada operation misalnya daripada pukul 3 petang ataupun daripada 4 petang sampai 7 malam, sampai ini 7 malam, jadi dia melakukan jamak takdim. Betul ke tidak? Jadi dia lihat kepada mana masyarakat itu berada, yang ini pada waktu yang pertama ataupun pada waktu yang kedua. Daripada situ dia dapat tahu dia jamak takdim ataupun jamak takhir. Sama juga ini orang dalam NS. Yang ini saya nak memberikan misal. Tapi dulu saya NS, saya tak ada masalah. Saya rasa dulu bila saya NS, jarang saya melakukan jamak. Mungkin satu kali betul-betul saya tak dapat melakukan solat. Tapi biasanya ini mudah. Tapi kalau sekiranya seorang yang tidak dapat melakukan solat, jadi dia boleh pilih sama ada dia melakukan jamak takdim atau jamak takhir. Lihat ini kepada keadaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya saya dah terlepas waktu ya. Jadi insya-Allah kita tutup dengan doa. Jadi insya-Allah minggu depan kita nak 5 minutes early saya nak berhenti. Itulah. Saya pun dah lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karahman wa zukil kulla halalan daima wa ila tankiya ulama nahza bi khairi wa nutfa kulla syar. ربنا وأصلح لنا كل شؤون واذكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واصلح أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعيشا مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه غرر. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لحظه اشرفنا واتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا العورات وآمن للروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نصر بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند الطش الصحب والحمد لله في البر والدار. ولا تقبل علينا نصب علينا من الفضل ورحمة في الصالحات أعمالنا وأجر الله يكرمكم سبحانه وتعالى وبعزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.